Okey, sebenarnya dah 1 tahun setengah dah aku jadi cikgu, dan pengalaman aku jadi cikgu ni aku jumpa dengan bermacam-macam orang lah. Ada yang umur daripada bawah 9 tahun, ada yang umur bawah 12 tahun, ada sekolah menengah dan ada juga umur atas 18 tahun. Dan bermacam-macam kerenah lah, ada juga yang sudah tua dan dia adalah doktor, Prof Madya Doktor. Dia pensyarah dekat sebuah universiti. Tapi aku rasa sangat terharu sebab Prof, walaupun dia sudah bergelar Prof, dia sudi nak belajar dengan aku dan dia panggil aku cikgu walaupun umur aku jauh lagi muda daripada dia. Hai, Assalamualaikum semua. Nama aku Muhammad Afiq bin Yaakob. Kepada yang belum subscribe, tolong subscribe sekarang. Yang dah subscribe, jangan unsubscribe balik. Okey, hari ni aku nak bercerita pasal apa? Hari ni adalah cerita pengalaman aku menjadi guru selama 1 tahun setengah dan nak masuk 2 tahun dah, Alhamdulillah. Seperti yang semua tahulah, aku bermula buat semua ni adalah atas permintaan orang. Sama juga macam aku jual lukisan. So, bila ada permintaan orang, barulah aku start buat. Aku tak pernah rasa aku dah layak, baru aku nak buat. So, benda ni sama juga dengan aku buat kelas melukis ni. Bila ada permintaan, barulah aku buat kelas. So, Alhamdulillah lah, aku dah mengajar selama 1 tahun lebih dan nak masuk 2 tahun dah. So aku dapat sambutan yang sangat menggalakkan lah, terutama sebelum PKP ni. Untuk pengetahuan semua, sebelum PKP ni aku hanya ada 1 sehingga 2 hari saja. 1 atau 2 hari saja masa hari yang aku free. So dalam 1 minggu tu full semua hari aku ada kelas. Cuma 1 atau 2 hari saja yang tak ada kelas. So korang bayangkanlah, dalam 1 hari tu aku ada berapa kelas. So berapa banyak kelas dalam 1 hari tu aku kena buat lah. So Alhamdulillah aku dapat sambutan yang baik dan aku juga bekerja makan gaji. Bila aku balik kerja, aku kena siapkan order potret dan aku juga ada buat kelas tuition. So momen yang paling aku ingat sekali, momen yang paling kelakar adalah bila aku mengajar budak yang bawah 12 tahun lah, bawah 12 tahun dan bawah 9 tahun. So budak-budak ni ada macam-macam kerenah tau, terutama budak yang tadika lah, 6 tahun dan 5 tahun. So budak dan 5 dan 6 tahun ni, kita tak boleh tengking diorang tau. Kalau mengajar, kita kena cakap baik-baik, kita tak boleh marah. Apatah lagi bila aku mengajar private, aku adalah private teacher yang mengajar rumah ke rumah. So benda-benda ni juga mempengaruhi budak-budak tu. Budak-budak ni dia sangat mempengaruhi kita punya emosi. So kita tak boleh cakap kasar dengan dia dan kita tak boleh tinggi suara, tak boleh menjerit, kena cakap baik-baik. Dan aku juga pernah mengajar dalam kalangan yang banyak lah. Aku pernah ajar individu dan aku juga pernah mengajar dalam kalangan murid yang ramai. So dalam kalangan murid yang ramai ni dekat sebuah tadika lah. Tadika mana tak perlu aku sebutkan. So dekat sebuah tadika ni kita ada dalam lebih kurang dalam berbelas murid lah, macam tu, tak sampai 20 orang. So dalam semua murid tu, bila kita mengajar dekat depan, kita tak boleh duduk goyang kaki tau. Macam kita lukis, lepas tu kita tunjuk dan lepas dah lukis tu kita duduk goyang kaki, tunggu diorang siapkan lukisan. Kita tak boleh buat macam tu. So cara mengajar budak-budak yang tadika ni, aku kena pergi dekat seorang demi seorang. Tapi sebenarnya kalau budak tu bukan tadika sekalipun, aku akan pergi seorang demi seorang sebab setiap seorang tu diorang bayar tau. So bila bayar tu, aku mempunyai satu tanggungjawab untuk bagi semua pelajar aku faham. Sebab setiap seorang tu diorang bayar duit dekat aku. Tak seperti sekolah lah. Kalau sekolah cuma duit yuran saja kan. So yuran pun berapa saja. So bila orang bayar dekat kita tu, aku rasakan ini satu tanggungjawab untuk aku bagi setiap seorang tu kena faham. Seorang tak faham, selagi tu aku ulang-ulang sampai semua satu kelas tu faham. So aku kena pergi dekat seorang-seorang dan cakap baik-baik. Bila aku tengok ada seorang yang tak boleh buat kan. Ada juga yang lukis terlalu besar kan. Budak-budak kan macam-macam perangai. Ada yang lukis terlalu besar, ada yang lukis terlalu kecil, dan ada yang tak ikut pun apa kita buat. Kita buat lain, dia pergi buat lain. So aku kena pergi dekat seorang-seorang, aku kena cakap dengan dia baik-baik. Bila aku tengok apa yang salah, so aku beritahu, okey yang ni tengok macam cikgu buat dekat depan tu. Cikgu buat macam ni, macam ni, macam ni. So step dia macam ni, macam ni, macam ni. So aku bagi tahu step by step. So setiap umur ni silibus belajar dia tidak sama. Macam untuk sekolah menengah, silibus belajar dia lain. Bila untuk sekolah rendah, silibus dia lain. Dan tadika pun silibus dia lain. Apatah lagi lukis profesional, universiti, lukis universiti yang ambil fine art dan juga yang dah berkebolehan untuk melukis, yang dah jual lukisan pun ada ambil lukisan dengan aku. So lagi profesional, aku kena lagi beri tumpuan lah kepada dia. Lagi susah lah cara silibus pembelajaran itu. So bila untuk budak-budak ni, aku kena pergi dekat seorang demi seorang. So aku kena betulkan seorang demi seorang. So aku terpaksa buat satu kaedah, iaitu aku buat bentuk petak. So petak tu aku, setiap seorang tu aku bagi ukuran yang sama dan aku cakap penuhkan dalam kotak ni. Selagi tak penuh, selagi tu cikgu akan ulang sampai semua boleh siapkan. So aku ni bukanlah cikgu yang garang ya. Kepada siapa yang cakap aku cikgu yang garang, so tanggapan korang tu adalah salah sama sekali. So bila dalam belajar ni aku nak semua faham.
So bila semua faham, kalau diorang tak boleh nak faham, aku akan ikut cara lain. Bila tak faham, aku buat lagi cara lain sampailah diorang faham. Sebab aku tahu semua orang bayar dan aku nak apa yang diorang bayar tu berbaloi dengan apa yang diorang dapat. So diorang datang kelas aku takkan sia-sia dan diorang akan sentiasa belajar sesuatu benda yang baru. Itu adalah benda yang aku harapkan setiap dalam kelas aku. Okey, setiap pembelajaran ni, setiap umur dia tak sama tau. Ada selalunya umur yang bawah 12 tahun ni lah yang kita susah nak ajar. Tapi bagi aku yang paling susah ialah budak tadika lah. Kan lagi-lagi bila dalam tadika tu aku mengajar dalam aku mengajar budak tadika ni dalam lingkungan yang banyak. So bila dalam murid yang ramai ni, kena bagi tumpuan dekat seorang demi seorang lah. Okey, bila aku mengajar untuk yang dah profesional pula, budak sekolah menengah dan juga 18 tahun ke atas, cara dia aku perlu ikut step by step dan aku kena ikut dia punya cara silibus belajar. So bila aku suruh dia lukis, okey, contohlah kau nak jadi seorang arkitek. So kau punya lukisan ni macam mana? So kau lukis apa yang kau nak buat tu. Lepas tu aku akan tengok dia punya pembelajaran tu had mana. Okey, antara salah satu sebab kenapa ramai orang suka nak buat kelas dengan aku, sebab aku punya silibus belajar ialah aku ikut diorang punya kemampuan. Sebab ada yang komplain dekat aku, kalau macam kelas dekat tempat lain, first kali harga lah. Ni aku terus terang harga. Selalunya orang yang paling murah orang akan charge RM50 untuk satu kelas dan untuk satu minggu. Satu minggu RM50 dan 4 minggu satu bulan kena bayar RM200 lah. So kalau aku minta RM20 je. So korang bayangkanlah, jauh kan beza. Sebab aku tahu yang buat kelas mahal tu sebab diorang ada pengalaman yang banyak. Satu. Kedua, diorang pandai lah, diorang profesional. Yang mengajar tu orang yang sangat profesional dan orang yang pandai guna dalam semua alat. Dari segi painting, dari segi drawing, dari segi semua alat lah, daripada crayon ke media media kering sampai ke media basah, semua diorang tahu. Dan sebab itulah diorang boleh letakkan harga yang mahal, sebab diorang punya pengalaman pun bagus, semua jenis diorang boleh lukis. And then yang ketiga, yang orang suka sebab aku punya first harga aku lebih murah lah. Dan yang kedua, aku buat kelas ni aku nak tolong orang. So niat aku nak tolong orang, aku tak nak ambil untung pun daripada orang semua. Kalau aku nak keuntungan, aku takkan buat kelas RM20. Korang bayangkan, daripada Negeri Sembilan sampai ke KL aku pergi buat kelas, aku minta cas duit minyak RM5 saja. Dan aku hanya minta bayaran upah aku RM20 saja satu kelas untuk 1 jam. So korang rasa berbaloi tak aku pergi KL semata-mata untuk dapat RM20 saja? So macam biasalah, kadang-kadang ada kena kecam kan, orang cakap oh Afiq ni buat macam ni, jual terlalu murah, cas terlalu murah, seakan-akan merendahkan martabat orang yang pandai dalam bidang seni lukis ni. Seolah-olah merendahkan martabat seni tu sendirilah, sebab orang tahu nilai seni tu adalah mahal. Tapi pada aku, apa yang aku buat adalah aku nak tolong orang. Aku nak tolong orang yang tak mampu untuk mampu masuk dalam kelas aku. So semua orang boleh dapat belajar daripada aku punya kelas. Setiap orang yang susah ataupun sehingga orang yang senang boleh dapat belajar dengan cara yang aku ajar lah. So yang untuk autism juga, macam yang korang tahulah, budak autism ni dia agak lembab, susah nak belajar dan dia lambat faham. So apa yang aku nak buat, cara pembelajaran dia sama je macam aku ajar budak tadika. So korang kena nak ajar budak autism ni, dia kena fokus lah dekat budak tu. So kita kena bagi tahu dia ni buat step by step. Aku lukis satu, aku stop, lepas tu aku tengok dia lukis. Aku lukis satu, aku stop, lepas tu aku tengok dia lukis. Macam tu lah. So kita buat step by step supaya dia boleh faham apa yang dia buat tu dan dia faham apa yang dia lukis. Sebab kadang-kadang budak autism ni dia tak faham dia apa benda yang dia lukis. Budak OKU ni dia tak tahu yang sekarang ni dia tengah lukis apa. So aku bagi tahu dia, aku fahamkan dia dulu, barulah dia boleh ikut. So macam tu lah. Kita first kali memang benda-benda penting memang kena cakap baik-baik lah. Ya, kita tak boleh nak marah, tak boleh nak cakap kasar, ataupun walaupun marah ni tak semestinya tinggi suara lah. Kadang-kadang dalam nada yang macam aku cakap ni, nada yang biasa ni pun diorang tahu yang kita tengah marah dia. So kita kena cakap yang sehabis lembut lah, sehabis baik. Itu saja yang aku selalu buat lah. Pembelajaran ni minat lah. Sebab ada yang masuk kelas, kalau korang faham kan, untuk sama juga macam nyanyian, ada kelas nyanyian, kelas vokal kan. Kalau korang faham, setiap orang yang masuk kelas nyanyian tu tak semua boleh menyanyi, betul tak? Sama juga macam kelas lukisan. Yang masuk kelas lukisan ni bukannya semua tu ada bakat. Ada yang tak ada bakat, ada yang dia minat, dia tak ada bakat. Ada yang dia nak belajar saja tapi dia tak minat, dan tapi dia tak ada bakat. So aku kena bezakan orang yang ada minat dengan orang yang ada bakat. So cara pembelajaran dia pun sama. Yang ada bakat tu cara belajar dia lain, dan yang ada minat ni pun cara belajar dia lain. Dia ada minat tapi dia tak ada bakat. So konsep dia, kita kena buat cara yang mudah untuk orang yang tak ada talent. Orang yang tak ada talent ni kena tunjukkan dia teknik yang paling mudah yang dia boleh faham
So yang pertama sekali memang bentuk lah. Bentuk garisan tu semua, itu adalah benda yang paling important sekali lah, yang selalu aku tekankan. Dan juga cara pegang pensel. Okay, first sekali, apa itu lukisan? Lukisan adalah bentuk dan garisan. So, let's say, macam mana kita lukis seliper bulat dan garisan. Lukis separuh bulat atas dan di bawah, iaitu ada garisan, lengkungan, garisan. So, garisan dan apa juga bentuk merupakan garisan. Contoh, bulatan dan garisan, garisan. Mata, garisan, bulat, garisan, garisan, garisan bulat. Hidung juga garisan dan separuh bulat. Untuk belajar lukisan dengan lebih detail, hanya RM20 untuk 1 jam untuk 1 orang. Daripada kami buat dari area KL hingga ke Seremban. Cuma bawah RM10 untuk duit minyak. Untuk yang ada pangkat yang jauh lagi tinggi daripada aku ni, macam Prof Madya, doktor ni, aku ajar dia adalah dari aku sangat menghormati dia. So cara aku belajar, aku mengajar dia pun lain, aku panggil dia pun lain. So sangat berhati-hatilah bila mengajar dia, sebab aku tahu kan dia umur dia jauh lagi tua daripada kita. So kita kena hormat dia lah. Dan Alhamdulillah, selalunya yang umur 18 tahun ke atas ni, diorang lebih faham lah apa kita punya slippers tu. Diorang boleh ikut lah cara kita step by step. So tak ada masalah, diorang tak ada komplain apa-apa. So itu sajalah, aku tak ada masalah ajar yang 18 tahun ke atas. Tapi untuk pengetahuan semua, nak ajar setiap umur ni mempunyai cara yang berbeza. So kalau budak bawah 9 tahun, kita nak cara disiplinkan mereka berbeza. Budak atas 12 tahun, cara nak disiplinkan mereka berbeza. Dan budak atas 18 tahun, nak disiplinkan mereka pun berbeza. Dan juga untuk orang-orang yang memang jual karya ni, memang diorang sanggup ambil kelas dengan aku walaupun diorang dah jual lukisan, cara kita, penyampaian kita, cara kita ajar diorang pun berbeza. So benda ni kita kena pastikan yang setiap benda tu berbeza lah. So kita tak boleh nak samakan, nak bagi sama rata je semua, tak boleh. Dia macam berbukit tau. Dia ada tempat ni dia cerun, ada tempat ni cabaran dia ni pula, tempat ni dah sampai ke peringkat atas, cabaran dia ada duri, ada berbatu. So macam tu lah dia punya perumpamaan dia. Untuk haters-haters yang kata aku lukis cari terbalik tu, menipu lah apa semua tu kan. So benda tu hanya yang pernah buat kelas dengan aku saja yang tahu cara aku tu betul ke tidak kan. Sebab benda ni aku hanya bagi rahsia pembelajaran ni kepada yang ambil kelas dengan aku saja. Yang tak ambil kelas dengan aku, cukuplah sekadar apa yang aku ajar dekat YouTube ni saja. So dekat YouTube ni hanyalah sangat-sangat sikit, cuma berapa peratus saja daripada 100% tu. Dia pembelajaran ni aku ada belajar sesuatu lah daripada golongan yang kaya, golongan yang miskin. Ada juga daripada macam dekat Eco Hill, aku pernah buat juga dekat kelas rumah-rumah orang-orang kaya. So kita dapat berbezakan macam mana orang-orang Malhain dan macam mana orang-orang kaya, anak datuk, macam mana etika cara pembelajaran kita. Sebab cara kita mengajar dekat sekolah dengan cara kita mengajar dekat rumah ni tak sama. So kita kena lebih berhati-hati dari segi percakapan. So kena bersopan santun dengan ibu bapa. Sebab kadang-kadang bila time kita mengajar tu, ibu bapa mereka pun ada dekat belakang kita. Ibu bapa mereka pun perhatikan apa yang kita ajar kepada anak-anak mereka. So benda ni cabaran yang sangat besar lah. So bukan satu benda yang mudah untuk kita mengajar dekat rumah. Bukan satu benda yang mudah untuk kita mengajar dekat rumah pelanggan kita lah. So setiap yang ambil tuition kelas dengan aku ni, aku dapat pengalaman yang berbagai-bagai lah, dari segi latar belakang keluarga yang berbeza, dari segi latar belakang ilmu yang berbeza. Sebab ada yang ilmu dia sampai tahap ni, ada ilmu dia yang dah tinggi. So kita kena tahu dari mana kita nak ajar mereka. Sebab tu setiap kali kelas aku akan suruh mereka lukis dahulu. Sebab aku nak tengok apa kesalahan yang mereka buat dan mereka punya lukisan tu dah sampai tahap mana. So aku boleh start daripada tahap yang mereka dah buat tu. Sebab selalunya ada juga yang komplain bila dia ambil kelas dekat tempat lain, macam diorang kena ikut balik apa yang diorang kena ikut balik daripada mula. Ibarat macam kalau kita ni dah sekolah menengah kan, ataupun kita ni dah belajar universiti, lepas tu kita masuk kelas tuition tu, kita kena ikut balik daripada ABC. Kita kena belajar ABC balik, sedangkan kita dah tahu dah benda tu. Faham tak maksud aku? Maknanya ada juga yang komplain dengan aku, diorang nak buat kelas dengan aku sebab ada pelukis-pelukis lain yang buat kelas, dia start balik daripada mula, walaupun dia tahu kita ni dah boleh jual lukisan, kita ni dah ada bakat, dah boleh buat tu, dah boleh buat ni, dia still nak ajar daripada mula juga. So itu salah satu sebab lah kenapa
orang suka nak buat kelas dengan aku sebab aku akan ajar daripada mana yang diorang punya tahap tu. Diorang punya tahap sampai mana. Contoh kalau diorang dah sampai tahap sekolah menengah, so syllabus dia begini. Kalau dah sampai universiti, syllabusnya begini. So syllabus tu, setiap syllabus pembelajaran tu tidak sama. Kita mengikut had ilmu yang diorang ada, bukan had umur. Sebab kadang-kadang ada yang budak yang umur lagi kecil tapi ilmu dia dah tinggi. Tapi ada yang orang umur sudah dewasa tapi ilmu dia rendah. So kita kena ajar dari segi mana yang diorang punya tahap tu, bukan dari segi tahap umur. Umur ni pun kita tak boleh nak tentukan sama ada umur dia dah meningkat, dia dah ilmu dia sudah tinggi ataupun tidak. Itu saja. Cukup sampai di sini saja perkongsian aku. Terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Ini semua adalah pengalaman aku daripada belajar daripada formal dan tidak formal. So terima kasih kepada yang sudi subscribe channel ni, kepada yang sudi like dan kepada yang sudi komen untuk beri cadangan dekat bawah. Terima kasih semua kerana selalu support aku sampai aku ke tahap sekarang ni. Dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.